Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk operasi bergabung melibatkan perpuluhan dan pecahan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 92. Kita akan sama-sama menjawab soalan 2A hingga D. Hitung A 10 tolak 2,6 bahagi 1/2. Jadi untuk soalan A ni ada dua operasi dalam satu soalan, iaitu tolak dan bahagi. Jadi persoalannya kita perlu buat operasi mana dahulu. Kita akan menggunakan satu rumus yang kita namakan sebagai Ku/Tato. Okey. Sekejap. Apa maksud dia? Kita tulis dulu besar sekejap. Okey. Aku dan ba atau da dan ta atau to. Okey, apa dia? Maksudnya kat sini, okey, ku itu ialah kurungan. Okey. Kemudian ba tu ialah bahagi. Okay, ni kurungan. Kemudian bah ni bahagi. Da itu ialah darab. Mereka ialah satu kumpulan yang sama. Jadi perkataan atau itu maksudnya siapa yang dahulu dia akan buat dahulu. Okey, kemudian barulah tak itu tambah atau tolak. Kalau ada tambah dan tolak, siapa yang dahulu dia akan di depan. Jadi untuk soalan A ni bahagi dahulu berada, kat depan ni bahagi ada. Jadi kita akan buat bahagi dahulu. Maksudnya 2,6 akan bahagi 1/2. Okey, namun demikian, ini ialah nombor, ada nombor bulat, nombor perpuluhan dan pecahan. Jadi cadangan cikgu, kita perlu tukarkan nombor bulat ini kepada perpuluhan. Begitu juga 1/2 ini kepada perpuluhan. Okey, kalau 10 tak ada masalah sebab 10 itu ialah nombor bulat. Jadi setiap nombor bulat bila dia jadi nombor perpuluhan, kita cuma letak perpuluhan saja di belakang. Maksudnya 10 perpuluhan sifar. Okey. Jadi kita boleh tulis ayat matematik dia 10 perpuluhan sifar. Kita tolak 2,6. Kemudian bahagi dengan 1/2 kita perlu tukarkan kepada perpuluhan. Okey, jadi macam mana cara dia? Okay, kita tulis dulu 1/2. Okey, 1/2 itu merujuk kepada 1 bahagi 2. Okey. Jadi kita buat 1 bahagi 2. Okey, jadi dalam sifar 2 tak ada nombor 1, maka kita buat sifar. Kita tolakkan, ini baki. Kemudian kita wujudkan titik dan wujudkan satu sifar dekat belakang. Kemudian kita turunkan. Okay, sekarang nombor ni dah 10. Jadi berapa kali 2 dapat 10? Kita perlukan sifar 2. 2, 4, 6, 8, 10. Iaitu 5. Jadi 5 kali 2 kita dapat 10. Kemudian kita tolakkan dan selesai. Ini bermakna 1/2 ini nombor perpuluhannya ialah sifar perpuluhan 5. Okay, jadi kita tulis ni sifar perpuluhan 5. Okay, kita dah tukarkan ke semua nombor ini kepada nombor perpuluhan. Jadi berbalik kepada operasi bergabung ini tadi, iaitu ada tolak dan bahagi, maka kita akan buat operasi bahagi dahulu. Ini bermakna kita akan bahagikan 2,6 dengan sifar perpuluhan
Okay, jadi kita tulis ni 2.6. Kita akan bahagi 0.5. Okay. Ada satu masalah di sini, iaitu nombor yang nak dibahagi itu ialah nombor perpuluhan. Jadi kita akan jadikan dia sebagai nombor bulat bila mana kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Okey, kita gerak sekali dia jadi 5. 26 juga turut sama bergerak satu kali. Dia jadi 26. Jadi nombor dia yang baru ataupun kita buat perpuluhan dia yang baru. Okey, cikgu buat dekat bawah kat bawah. Okey, iaitu 26 akan dibahagikan dengan 5. Okey, 26 bahagi 5. Okey, sekarang kita perlukan sifir 5. Okey, berapa kali 5 dapat 2? 2 tak ada, kita ambil 26. Jadi berapa kali 5 26? Okey, ini sifir 5. Okey, 5, 10, 15, 20, 25. Jadi yang hampirlah 25. Jadi kita tulis ni 5. Kita tulis 25. Kemudian kita tolakkan. Kita dapat 6 tolak 5, 1. 2 tolak 2, sifar. Kemudian kita tambah titik dan tambah sifar dan turunkan. Okay, dia akan jadi nombor perpuluhan semula 10. Jadi berapa kali 5 dapat 10? Kita dapat 2. Jadi 2 kali 5, 10. Kemudian kita tolakkan dan selesai. Okay, ini bermakna ayatnya seterusnya iaitu 10 akan tolak 5.2. Okay. Okay, sebab apa? Sebab kita dah selesaikan operasi ini tadi. Kita bahagi. Yang mana jawapannya ialah 5.2. Okay. Jadi apakah ayat seterusnya? Ayat seterusnya ialah 10 perpuluhan sifar akan tolak 5.2. Kemudian kita gariskan dan kita lakukan penolakan. Sifar tolak 2 tak boleh, pinjam jadi 10. Sifar ni jadi 9, 1 jadi sifar. 10 tolak 2, 8. Kemudian ada titik, 9 tolak 5, 4. Jadi jawapan untuk soalan A ialah 4.8. Okay, ini ada jawapannya yang terakhir. Okay, yang mana kita buat bahagi dahulu, kemudian ditolak daripada 10. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Okay, ada kurungan di situ. 32.25 tolak 1/4 bahagi 4. Okay, jadi seperti biasa, sebelum kita jawab ni, kita perlu tahu dahulu operasi mana yang kita perlu buat dahulu. Kat sini ada bahagi dan tolak. Namun demikian, ada kurungan. Okay, jadi kalau kita tengok kita punya jadual Kubadatato tadi, konsep Kubadatato kata kita perlu buat operasi yang di dalam kurungan dahulu. Ini bermakna kita akan buat tolak dahulu. Okay, walaupun kita tahu bahagi dengan tolak bahagi lebih dahulu, tapi oleh kerana ada kurungan, jadi kita perlu buat operasi yang di dalam kurungan dahulu. Okay, itu masalah pertama. Masalah kedua, kita perlu tukarkan dahulu 1/4 ini kepada perpuluhan. Okay, jadi macam mana cara dia? Okay, kita akan buat 1/4 kita akan bahagikan 1 bahagi 4. Bila dia bahagi, dia jadi perpuluhan nanti. Okay, jadi kita buat 1 bahagi 4. Okay, cikgu buat bawah tak, aku tak muat Okay, cikgu buat sini. Macam mana cara dia? Okay, sekarang kita buat sifir 4. Oh, ni tak
masuk kotak. Okey, boleh masuk. Okay, jadi berapa kali 4 dapat 1? Okey, sudah pasti tak ada sebab sifar 4 mula dengan 4, tak ada mula dengan 1. Jadi dia sifar. Okey, sifar kita tolak dapat 1. Okey, ini baki. Okey, kemudian kita wujudkan satu titik perpuluhan dan wujudkan sifar kat sebelah. Kemudian kita turunkan, dia jadi 10. Turunkan sifar, okey. Jadi berapa kali 4? 10. Okey, ni dia sifar 4. 4, 8, 12. Okey, tak ada 10, yang ada ialah 12. Tapi 12 itu lebih besar daripada 10, kita akan ambil 8 iaitu 2. Okey. Jadi kita tulis 2, kita tulis ni 8. Kemudian kita tolakkan 10 tolak 2, kita dapat 2. Ini 10, ni sifar. Kemudian kita wujudkan lagi sifar dan kita turunkan. Okey, kita wujudkan satu sifar dan turunkan sifar tu. Nombor sekarang ialah 20. Jadi kita balik pada sifar 4 tadi. 4, 8, 12 dan 16, 20. Okey, iaitu 5 kali 4. Jadi kita tulis ni 5, 20 dan tolak habis. Okey, ini bermakna 1/4 itu nombor perpuluhannya ialah sifar perpuluhan 25. Okay, jadi kita tukar pada ayat matematik, iaitu kurungan 32.25. Kemudian kita akan tolak sifar perpuluhan 25. Kemudian jawapannya kita akan bahagikan dengan 4. Okay, jadi operasi yang kita akan buat dahulu ialah tolak dahulu. Okay, kerana operasi tolak berada di dalam kurungan. Okay, jadi kita buat tolak. Kita buat kat sini. 32.25. Kita akan tolak sifar perpuluhan 25. Okay. Kita dapat jawapan dia 5 tolak 5 sifar, 2 tolak 2 sifar, ada titik, 2 tolak sifar 2, 3 tolak 2 3. Jadi jawapannya 32. Maka ini jawapan dia 32. 32 perpuluhan sifar-sifar, ini maksud 32. Okey. Jadi kita akan bahagikan dengan 4. Okey, kita sambung sini bahagi 4. Okey, so kita akan buat sekali lagi bentuk lazim. 32 bahagi 4. Jadi perlukan sifar 4, kita dah ada sini sifar 4. 4, 8, 12, 16, 20. Jadi berapa kali 4, 32? Kita tulis ni 20, kemudian 24 dan 28 dan 32. Okey, ada iaitu 8. Jadi tulis ni 8, tulis 32 dan kita tolak. Selesai. Maka jawapan untuk soalan B iaitu 8. Okey. Inilah dia jawapan untuk soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. 41/2 tolak 8/5. Okey, ini kurungan. Kemudian darab, okey, kurungan lagi sekali, 7 tolak 4/15. Jadi kat sini ada dua kurungan, ada darab. Operasi dalam kurungan ialah tolak dan kurungan satu lagi juga tolak. Jadi persoalannya kita akan buat mana dahulu? Baiklah, kalau rujuk kepada kita punya kubadatato tadi, kurungan dahulu yang kita akan buat, barulah bahagi atau darab. Jadi untuk soalan ini kita akan buat dua operasi yang dalam kurungan dahulu. Kemudian jawapan antara dua-duanya kita akan saling mendarab. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasa, untuk 41/2 ini, 7 juga kita perlu jadikan kepada nombor per
puluhan. Okey, ini pecahan yang mana pecahannya ialah nombor bercampur. Manakala 7 ini ialah nombor bulat, kita juga perlu jadikan perpuluhan. Okey, kita pergi yang pertama, 41/2. 41/2 ini ialah nombor bercampur. Langkah pertama yang kita boleh buat, kita akan jadikan dia pecahan tidak wajar. Yang mana 2 akan kita darabkan dengan nombor bulat iaitu 40. Kemudian akan ditambahkan jawapan itu dengan 1. Jadi kita dapat nilainya 2 kali 40, kita dapat 80. 80 ditambah 1, kita dapat 81. Maka pecahannya ialah 81/2. Okay, pecahan tidak wajar. Kita masih belum menukar kepada nombor perpuluhan. Jadi macam mana kita nak menukarkan kepada nombor perpuluhan? Kita akan bahagikan 81 dengan 2. Okey. Okey. Sekarang seperti biasa kita perlu ada sifir 2. Jadi berapa kali 2? 8. Maka sifir 2 kat sini 2, 4, 6, 8, iaitu 4. Jadi kita tulis 4, kita tulis 8 dan kita tolakkan 8 tolak 8 sifar. Kemudian kita turunkan 1. Nombor sekarang 1, berapa kali 2? 1. Okay, tak ada, yang ada 2 je. Maka kita akan buat sifar. Jadi sifar kali 2 kita dapat sifar. Kemudian tolak kita dapat 1. Maka 1 ini ialah baki. Bila baki, kita boleh hapuskan baki ini bila mana kita wujudkan titik perpuluhan. Dan dalam masa yang sama kita letak sifar dekat hujung. Kemudian kita akan turunkan sifar yang kita buat tadi dan menghasilkan nombornya iaitu 10. Jadi berapa kali 2 dapat 10? Jadi kita tulis sini 2, 4, 6, 8. Okey, ini 10 iaitu 5. Jadi 5 kali 2 10. Okey, jadi kita tolak dan selesai sifar-sifar. Jadi inilah nombornya dalam perpuluhan. Maka kita akan tulis ayat yang baru iaitu kurungan 40/5. Kita akan tolak 8/5. Kemudian tutup kurungan darab. Okey, sekarang 7. Okey. Ayat ni agak mengganggu bentuk lazim tu, so cikgu turunkan sampai ke bawah. Okey. Okey, sekarang 7 pula. Okey. Jadi dia ada kurungan. Kemudian 7 ni kita perlu jadi juga nombor perpuluhan. Okay, dia kita tahu dia ialah nombor bulat, dia ialah 7. Jadi 7 ni macam mana nak jadikan nombor perpuluhan? Kita cuma letak titik dekat ujung dan wujudkan sifar. Maka 7 ni ialah 7 perpuluhan sifar. Jadi 7 perpuluhan sifar kita akan tolak 4/15. Okey, kemudian kita tutup kurungan. Okey, inilah dia ayatnya. Okey, cikgu pindahkan balik ke atas. Okay, pindah sini. Okay, kita pindahkan pula yang bentuk lazim ini ke bawah. Kemudian kita pindahkan semula ayat matematik yang baru tadi. Okey. Okey, tadi dia ada nombor satu lagi kan. Okey, jap. Okey. 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 Okey, tadi ialah 40/5. Maksudnya dia ada kurungan
40.5 kita akan tolak 8.5 dan akan darab. Okey, jadi ada dua operasi dalam kurungan. Kita akan selesaikan satu persatu. Jadi kita selesaikan dahulu operasi yang pertama, 40 tolak yang pertama. Okey. Jadi cikgu tulis bawah ni 40.5 kita akan tolak 8.5. Jadi kita dapat nombornya iaitu sifar 5/5, sifar tak 8 tak boleh, pinjam jadi 10. 10 ni 4 dia akan kurang 1 jadi 3. 10 tolak 8 kita dapat 2 kemudian 3. Okay, maksudnya untuk jawapan yang pertama ni ialah 32 perpuluhan sifar. Ataupun kita boleh tulis sebagai 32 sahaja. Bila dia perpuluhan sifar, kita boleh tulis sebagai 32. Okey, so cikgu hapuskan Okey, sekarang 7 perpuluhan sifar akan tolak 4.15. Okay, ini ayat satu lagi. 7 perpuluhan sifar akan tolak 4.15. Sekarang kita akan tolakkan. Oleh kerana tak ada nombor dekat ujung ni, kita tambah sifar. Sekarang sifar tolak 5, kita akan pinjam 11 jadi 10. Sifar akan jadi 9, 7 akan jadi 6. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 1, 8. Ada titik perpuluhan, 6 tolak 4, 2. Okay, ini bermakna 32 ni akan didarab dengan 2.85. Okey, cikgu pindahkan lagi ni, ganggu so cikgu turun lagi ke bawah. Okey, jadi kita akan darabkan nombor perpuluhan ini dengan nombor bulat. Cuma ada masalah sikit bila dia nombor perpuluhan darab dengan nombor perpuluhan, tapi ini nombor perpuluhan darab dengan nombor bulat. So kita boleh terus tulis. Okey, terus tulis bentuk lazim dia 2.85 kita akan darab 32. Okey, jadi alih lagi sekali. Sekarang dia ada 2 digit. Nombor yang pertama ialah nombor 2. Jadi ada titik ni, kita letak siap-siap titik ni. Macam tu. Kemudian garis pun kita boleh letak bawah-bawah. Sekarang kita darab. 2 darab 5, 10. 8 darab 2, 16 tambah 1, 17. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Itu sifir 2. Sekarang kita akan buat sifir 3 pula. 5 darab 3, 15. 8 darab 3, 24 tambah 1, 25. 2 darab 3, 6 tambah 2, 8. Sekarang kita tambahkan. Kita terus dapat jawapan dia. Sifar 7 tambah 5, 12. 5 tambah 5, 10 tambah 1, 11. 8 tambah 1, 9. Jadi ini jawapan dia. Jadi kita boleh tulis jawapannya iaitu 91.2 cukup. Sifar ni tak ada nilai. Okay, inilah dia jawapan untuk soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan D. Ada kurungan 45.2 tambah 15 bahagi kurungan sekali lagi 1 tambah 1/4. Baiklah,
ada operasi bahagi dan juga operasi yang dalam kurungan, maka seperti biasa kita perlu beri keutamaan kepada, jadi kita rujuk ke baratatu tadi, iaitu kurungan dahulu, kemudian barulah bahagi. Jadi kita perlu buat operasi dalam kurungan dan dalam kurungan. Jawapan ni kita akan bahagikan. Okey, seperti biasa kita perlu tukarkan kepada nombor perpuluhan. Yang mana kat sini 15 kita perlu jadi nombor perpuluhan. Okey, 1 juga perlu jadi nombor perpuluhan. 1/4 juga perlu jadi nombor perpuluhan. Okey, kita pergi yang pertama 15. Jadi 15 ni ialah nombor bulat. Jadi mudah untuk kita jadi nombor perpuluhan bila mana kita cuma tambah titik perpuluhan di belakang. Jadi kita jadi 15 perpuluhan sifar. Okey, jadi kita boleh tulis ayat matematik kat sini, iaitu kita buat kurungan 45/2, kita akan tambah 15 perpuluhan sifar. Dan tutup kurungan dan bahagi, buka kurungan. Okey, 1 pula. Macam mana nak tukar? Dia macam 15 juga. 1 ni nombor bulat. Jadi kita akan buat 1 bersamaan 1 perpuluhan sifar. Okey. Jadi 1 tu ialah 1 perpuluhan sifar. Kita akan tambah 1/4 pula. Macam mana nak tukar kepada perpuluhan? Kita tulis ni 1/4. Okay, macam mana caranya? Ialah kita membahagikan. Okey, jadi kita akan buat 1/4. Okey, jadi berapa kali 4 dapat 1? Okey, sifar 4 lah. Okey, sifar 4 kat sini 4, 8, 12. Okey, tak ada kan? Jadi sifar tolak 1. Jadi kita tak muat, cikgu ataskan sikit. Okey, sini Okey, sekarang apa yang kita akan buat? Kita akan letak titik perpuluhan. Okey, letak titik perpuluhan, tambah sifar dan turunkan. Jadi nombor sekarang 10. Berapa kali 4 dapat 10? Okay, yang adik yang ambil ialah 8. Jadi 2, 8. Kemudian kita tolakkan. Okay, sekarang 10 tolak 8, kita dapat 2. Masih lagi ada baki. Jadi kita wujudkan satu lagi sifar dan kita turunkan. Maka nombor sekarang 20. Okay, kita sambung sifar kita. 4, 8, 12, 16, 20. Iaitu 5. Jadi ini 5, 20. Kemudian kita tolakkan dan selesai. Ini bermakna 1/4 itu ialah sifar perpuluhan 25. Kemudian kita tutup kurungan. Okay, sekarang kita lihat ada 2 kurungan. Kita perlu buat operasi bergabung dulu ni. Maksudnya kita buat tambah dahulu. Okay, jawapan dia baru kita bahagikan. Okay, ayat yang pertama 45/2 tambah 15 sifar. Okay, jadi kita tulis ni 45/2 tambah 15 sifar. Jadi sekarang kita tambah. Kita dapat jawapannya ialah 2 tambah sifar 2 titik, 5 tambah 5 10, 4 tambah 2 6. Okey, ini nombor yang pertama. Okey, jadi kita tulis ni 60/2. Kita akan bahagikan dengan, okey, yang ini kita tambah juga, iaitu 1 sifar. Kita akan tambah sifar perpuluhan 25. Jadi kita garis dulu. Okay, sekarang kita tambah
Oleh kerana tak ada nombor atas ni, kita letak sifar. Jadi sifar tambah 5, 5. Sifar tambah 2, 2. Titik perpuluhan 1. Okey, jadi 60.2 kita akan bahagikan dengan 1.25. Jadi macam mana kita nak bagi? Kita akan buat bentuk lazim. Okay, macam mana? Okey, mari kita buat. 60.2 kita akan bahagi 1.25. Okey, seperti biasa yang mana nombor bahagi tak boleh bahagi nombor perpuluhan. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu gerakkan titik perpuluhan yang nombor nak dibahagi ni, iaitu 1.25 ni, kita gerak sehingga hujung 1, 2 titiknya. Okay, jadi kita dapat 125. Yang ini juga kita akan ikut 2 kali. Okay? Jadi kita gerak 1, 2. Jadi titik perpuluhan kat hujung, kita dapat ini ialah sifar. Maka kita dapat bentuk lazim yang baru untuk kita bahagikan, iaitu 6020. Kita tulis ni 6020. Kita akan bahagi 125. Okey, jadi kita perlu bahagikan, cuma cikgu tak ada ruang kat sini. Cikgu akan gunakan di muka surat yang di sebelah. Okey, jadi kita perlu salin salin ini di muka surat sebelah. Okey. 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 Dan ini kita padam. Sekarang kita boleh nak membahagi. Okay. Berapa darab 125 jadi 6020. Jadi kita perlu ada sifir 125. Okay. Jadi 125 tambah 125, kita akan dapat 10, 5 dan 2, 15. Ini 2. Okey. Okay, masih jauh lagi, kita tambah lagi 125. Kita dapat 5, 7, 3. Tambah lagi 125. Kita dapat 10, 7, 10, 5. Okay, kita tambah lagi 125. Kita dapat 5, 2, 6. Okey, dah lebih Jadi kita akan ambil 602 ni, yang hampir ialah 500. Okey, jadi dia 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita tulis ni 4, kita tulis ni 500. Okey, kemudian kita tolakkan. Dua tolak sifar 2, kemudian sifar 6 tolak 5 1. Okay, sekarang kita turunkan sifar, kita jadi 1020. Okey, jadi seperti biasa kita sambung sifir kita. Kita cikgu hantarkan lagi sikit. Okey, kita akan tambah 125. Kita dapat 5 tambah 5, 10. 2 tambah 2, 4. 1, 5. 6 tambah 1, 7. Okay, masih jauh lagi. Tambah lagi 125. Kita dapat 5, 7 dan 8. Okay, cikgu sambung kat sebelah. 8, 7, 5. Kita akan tambah 125. Kita dapat 10. 10. Dan 1000. Okey. Jadi 1020 ni hampir dengan 1000, iaitu 1, 2, 3, 4. Ini 5.
6, 7, 8. Okey. Jadi kita tulis ni 8. Tulis ni 1000. Kemudian kita tolak. Dapat sifar, dapat 2. Okey, ni biarkan sebab dia tak ada nilai. Kemudian kita turunkan, letak titik kumpulan dan turun buat sifar dan turunkan sifar. Nombor sekarang 200. Yang hampir dengan 200 ialah 1, iaitu 125. Dan kita tolak. Okey, ini pinjam jadi 10, sifar jadi 9, 2 jadi 1. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 2, 7. Kemudian kita wujudkan satu lagi, masih baki kita wujudkan satu sifar dan turunkan. Maka nombor sekarang ialah 750. Yang hampir 750, okey, ada kat sini, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi tulis 6, tulis sini 750. Dan kita tolakkan. Jadi sifar, sifar dan sifar. Okey. Okey, inilah dia jawapan untuk soalan D. Kita dah selesai membahagi, iaitu 48.16. Okey, soalan D ni agak susah sikit sebab dia bahagi dengan 125. Okey. Kenapa bagi 125? Sebab nombor ni kurungan dan kurungan ni dibahagi, dia jadi 60.2 bahagi 1.25. Cuma 1.25 ni kita jadikan nombor bulat. Okey. Kita gerakkan 2 kali ke kanan. Jadi nombor sebelah juga gerak 2 kali. Okey, jadi kita kena ada sifar 125. Itu yang membuatkan soalan ini agak panjang jalan kiranya. Okey. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk operasi bergabung melibatkan perpuluhan dan pecahan. Bagi muka surat 92 untuk nombor 2A dan hingga D. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.